Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وإلهنا أنت معصودنا ورضاك مطلوبنا آمين آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. آمين يا رب العالمين. Pertama sekali yang saya hormati lagi saya kasihi pengurusi Masjid Bandar Universiti. Tak dilupakan juga bagi para barisan kekanda-kekanda imam, Bilal dan juga siap masjid. Seterusnya juga yang saya hormati lagi saya kasihi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Universiti. Dan tak dilupakan buat pertama kali dan juga julung-julung kalinya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, seluruh ahli jemaah Masjid Bandar Universiti yang hadir pada malam ini dan juga yang mungkin mendengar daripada corong-corong speaker masjid yang berada di luar sana, apa khabar semua pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kali pertama saya berada di sini untuk sama-sama kita berkongsi satu ilmu yang mana ilmu yang telah dilupakan oleh masyarakat kita. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti mana kita sedia maklum, kita masih lagi berada di dalam pandemik COVID-19 ini, yang mana insya-Allah mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perak Darul Ridwan, apabila masuknya waktu Isya maka segala kuliah maghrib itu akan diberhentikan untuk sama-sama kita menjaga diri kita masing-masing, dan juga mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabak ini diangkat kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, dan juga mudah-mudahan kita dapat hidup dalam keadaan seperti sebelum-sebelum ini insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, yang mana masa yang diberikan kepada saya yang mana sekarang ini tepat jam 7.43, berbaki lebih kurang 34 minit lagi akan masuknya waktu Isya. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, ingin saya mengajak diri saya dan juga diri tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala-gala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ruh dan juga segala-gala nikmat yang lain, yang mana nikmat-nikmat tersebut hanyalah pinjaman semata-mata. Sampai satu saat, sampai satu detik, sampai satu ketika pasti Allah akan mengambil kembali segala nikmat-nikmat tersebut, dan juga mudah-mudahan dengan kurniaan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat membuatkan kita menjadi seorang hamba yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta langit dan bumi, pentadbir sekalian alam. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, tak kenal maka tak cinta. Jadi saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Zaid Hasif bin Zainul Rashid, bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Perak Tengah di bahagian agama dan kaunseling, ataupun lebih kita kenali sebagai Baka. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau kenal tu habis masa lama sangat. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, satu ilmu yang mana kita akan kongsikan pada malam ini sebagai pengenalan, satu ilmu yang telah dilupakan oleh masyarakat kita. Kadang-kadang kalau kita lihat tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, hubungan di antara menantu dan juga mertua pun jadi masalah apabila kematiannya seseorang, yakni kematian suami kepada isteri tersebut. Kadang-kadang kalau kita melihat ada hak seseorang itu dinafikan oleh orang lain,
Kadang-kadang kalau kita lihat ada juga waris-waris ataupun adik-beradik ini, saudara ibu ataupun sebapa ke ataupun seibu ke ataupun kandung ke, ada yang berasa hati ataupun rasa sedih dengan apa yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut dalam menguruskan perkara ini. Yang ni pada malam ini insya-Allah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita akan berkongsi berkaitan tentang apakah yang dimaksudkan dengan ilmu faraid, ataupun lebih kita kenali bagaimanakah kaedah seseorang itu ingin menguruskan harta pusaka mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang panjang dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-176. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-19 yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, sadaqallahul azim. Kita ini suka makan harta pusaka itu dalam keadaan tidak membezakan di antara halal ataupun haram mengikut hawa nafsu kita sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, seperti mana kita sedia maklum, pusaka semua orang mau, saka orang tak mau. Orang lari tuan-tuan. Kalau saka tak jauh tak apa. Pusaka tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kadang-kadang kalau duduk di hujung sana pun boleh rasa suka. Itu yang dikatakan satu ilmu yang telah dilupakan oleh masyarakat kita. Kadang-kadang kalau kita nampak kita hendak makan, kita hendak berbelanja, kita hendak mencari dalam keadaan halalan thayyibah, yang halal, akan tetapi dalam bab kita nak menguruskan pusaka ini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita tidak melihat adakah benda itu haram, adakah benda itu batil, adakah kita mengambil hak orang lain. Kadang-kadang kalau kita nampak apabila keadaan seseorang itu meninggal dunia tidak mempunyai anak lelaki, bapa saudara, boya-boya ni dah mula dah. Oh, alhamdulillah, apa khabar semua anak saudara, sihat ke tak sihat? Tidak kira lagi dalam hal yang mana yang melibatkan, dalam urusan yang mana ada pula yang mengatakan, minta maaf kaum-kaum ibu yang hadir pada malam ini, ada yang kata barang kemas untuk orang perempuan saja, orang lelaki tak boleh pakai emas, haram. Memang betul hukum tu, hukum tu betul. Akan tetapi apa yang ditinggalkan oleh si mati tersebut tidak kiralah bernilai ataupun tidak bernilai, ia dianggap sebagai pusaka. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, seperti mana kita sedia maklum, kajian yang dilakukan oleh pejabat harta pusaka kecil, yang mana harta tidak alih di Malaysia ini yang mana dianggarkan sebanyak 66.6 bilion pada tahun 2013 tidak diselesaikan disebabkan perbalahan dan juga kekacauan ataupun pergaduhan di antara ahli waris kepada si mati tersebut. Ada yang setengah kata nak faraid, ada yang setengah kata nak bagi sama banyak, ada setengah yang nak bagi macam ni. Kadang-kadang kala tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, perkara tersebut pun tidak mencapai satu kata putus dalam bab nak membahagikan pusaka itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, saya ada bawa satu kebetulan pada hari ini, yang mana secara tidak langsung satu kes yang dirujuk kepada saya, satu tanah yang mana kes ini melibatkan seorang anak perempuan yang tunggal, yang mana ibunya meninggal pada tahun 2010 di Hospital Taiping, Perak. Yang ni tuan-tuan, apabila kadang-kadang orang kata siapakah waris kamu, dia ni anak perempuan tunggal, yang masih hidup waris ini hanyalah yang melibatkan dua orang ibu saudaranya sahaja, iaitu adik-beradik kepada arwah ibunya itu. Ada yang kata pergi ke Baitul Mal. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, ilmu faraid ini terdiri daripada 3 jenis ilmu yang merangkumi menjadi satu ilmu, iaitu yang pertamanya ilmu yang melibatkan fatwa. Ilmu yang melibatkan fatwa ini bagaimana? Ada setengah seorang ini dia tidak dapat nak menentukan adakah perkara ini pusaka ataupun tidak, adakah perkara ini pusaka ataupun tidak. Kadang-kadang kalau terjadi di kalangan waris-waris yang kata, oi pencen kena bahagi, itu pusaka. Ada setengah kadang-kadang dia kata ganjaran terbitan pun kena bagi, itu pusaka. Kadang-kadang ada setengah orang kata pula
insurans ataupun takaful setelah kematian perlu dibahagikan kerana ia adalah pusaka. Jadi kita nak menentukan tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati oleh Allah sekalian, perkara itu pusaka ataupun tidak, ada kaedah yang perlu kita sama-sama fahami dalam keadaan tersebut. Ilmu yang kedua yang mana terdiri daripada ilmu faraid ini, iaitu ilmu yang berkaitan tentang ilmu nasab. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang rahmati oleh Allah sekalian, kita tahu kadang-kadang nasab kita ni setakat ibu, ayah, anak, cucu, sepupu, bapa, saudara. Itu saja yang kita tahu. Akan tetapi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, waris yang berhak menerima pusaka ini adalah seramai 25 orang waris. 10 daripada golongan wanita, 15 daripada golongan lelaki. Itu yang berkaitan dengan waris-waris. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah mungkin pada bulan akan datang, kalau saya cerita waris ni mungkin tuan-tuan takkan nampak bila mana tak ada papan putih. Saya pun lupa nak maklum pada pihak jawatankuasa masjid malam ni nak ada satu papan putih untuk senang tuan-tuan nampak macam mana itu, ini, bagai orang ni. Ada tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, keluasan tanah pusaka yang mana tidak diselesaikan lagi ini, yang mana secara tidak langsung keluasannya itu sebanyak 3 negeri, iaitu Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Ini yang dikatakan oleh Pejabat Harta Pusaka Kecil dalam hal yang melibatkan tentang pengurusan pusaka itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kadang-kadang kalau penafiannya itu dilakukan oleh ahli warisnya yang tersendiri. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, jika kita nak cakap pasal ilmu faraid ini, tidak untuk kita bercakap juga pasal bagaimanakah hal yang melibatkan pengurusan harta pusaka ini di Malaysia, yang mana ia adalah satu perkara yang wajib sama-sama kita tahu. Apabila orang kata ada masalah pusaka, pergi pejabat agama. Ada masalah pusaka, pergi pejabat agama. Itu yang difahami oleh masyarakat kita. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, tempat yang boleh untuk menguruskan pusaka hanya ada 3 tempat saja tuan-tuan. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan ni bukan sekadar nak berkongsi dalam keadaan hal yang mana melibatkan pusaka itu dalam hal kita belajar 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/5 tak. Akan tetapi bagaimanakah tuan-tuan sendiri menjadi da'i, menjadi duta, menjadi ejen. Saya bukan wakil ejen mana-mana syarikat trustee tuan-tuan. Saya berkongsi dalam rumah Allah ini akan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi saya nak tuan-tuan sendiri jadi ejen kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebarkan ilmu ini supaya ramai orang yang tahu. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang ni boleh berjalan tak tuan-tuan? Boleh no? Yang saya katakan berkaitan tentang waris tadi tuan-tuan, apabilanya terjadinya kematian seseorang, contohnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, untuk mudah tuan-tuan faham, nak paraid kena mati dulu. Ada setengah tuan-tuan dia kata, saya dah paraid siap-siap dah kat anak-anak saya, bila pakcik mati? Saya biasa tegur benda tu. Bukan kata nak menyakitkan hati, tapi bergurau. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, apabila terjadinya kematian, pertama sekali adanya liang lahat. Adanya liang lahat dan juga adanya keranda. Mudah untuk tuan-tuan faham. Kita kurung orang mati dalam ni. Kata kalau apa nak bunuh nama siapa ni, saya takut bunuh nama ada orang dalam ni pula. Orang perempuan korang ni, mak leha mati, 7 hari mencintaiku. Mak leha mati, leha ada ayah, leha ada ibu, leha suami mati, leha anak perempuan seorang, leha mempunyai saudara si ibu sebapa kandung seramai 4 orang, 2 lelaki 2 perempuan. Saudara sebapa tak ada, saudara si ibu pun tak ada. Agak-agak tuan-tuan, siapa dapat pusaka dia? Orang mati, tak ada suami, ada anak perempuan seorang, ada mak, ada ayah, ada adik-beradik. Agak-agak tuan-tuan? Ha?
Saya nak dengar tuan-tuan nak cakap siapa dia dapat? Ayah dapat? Yang ni dapat lah anak kan. Kita faham yang ni dapat. Okey, satu. Lagi? Ayah dapat. Ayah dapat dua. Lagi? Ibu dapat tiga. Ni pak belakang. Sebab tak ada anak ada. Dia anak perempuan ke anak lelaki? Jadi tuan-tuan dan puan muslimat dan rahmati Allah sekalian, saya nak menjimatkan masa. Sebab sebelum pandemik COVID-19 ni, apabila saya berkuliah di mana-mana tempat pun, selalunya kalau di Ipoh pukul 1 pagi baru sampai balik Seri Iskandar. Kalau di Manjung pun sama, pukul 1 pagi baru balik Seri Iskandar. Isteri semua kata, kahwin seorang lagi ke abang? Tak lah kata. Sebab ada pula kadang-kadang ada setengah orang buat migran, ada setengah orang buat mic ini, kadang-kadang kidnap saya, Ustaz Pani kita pergi keluar nak sembang sikit. Ada berbagai. Dan juga untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, saya nak jelaskan nama Allah ini, sebarang pertolongan, sebarang pertanyaan tidak saya kenakan sebarang pun charge. Kadang-kadang orang takut nak tanya, nak telefon kena lagi apa pedik pula. Tidak tuan-tuan, saya ingin membantu tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Masa yang Allah berikan kepada kita ini, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Wal Asr, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, ayah memang dapat, anak perempuan memang dapat, ibu memang dapat, bapa saudara terhalang. Kerana apa? Kerana adanya ayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, waris yang tidak akan terhalang oleh sesiapa sekalipun daripada 25 orang waris itu adalah adanya 5 orang. Saya namakannya bagi tuan-tuan ingat mudah. Ingatlah Power Rangers. Power Rangers ada 5 orang tuan-tuan. Yang mana secara tidak langsung waris yang tidak akan terhalang oleh sesiapa sekalipun, saya namakan si mati. Pertama sekali adalah ayah kepada si mati, tidak akan terhalang oleh sesiapa sekalipun. Ibu kepada si mati tidak akan terhalang oleh sesiapa sekalipun. Pasangan kepada si mati, orang kata kepala mayat, kepala paku, pangku mayat, itu istilah yang digunakan oleh masyarakat kita, pasangan si mati, dan juga secara tidak langsung anak lelaki dan juga anak perempuan. Ini waris yang tidak akan terhalang oleh sesiapa sekalipun. Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka ada 5 waris ini akan menghalang waris-waris yang lain. Yang ni yang dikatakan Power Ranger 1, 2, 3, 4, 5. Mati kurung dalam kotak ni, mudah untuk tuan-tuan ingat. Mati kurung. Jadi siapakah waris kita? Waris kita semua berbeza. Macam saya contohnya, apabila kalau saya mati pada malam ini, saya tidak mempunyai anak, saya mempunyai seorang isteri. Ayah masih ada, ibu dah tak ada. Jadi siapakah waris kita? Bolehlah tuan-tuan tanya kepada diri sendiri pada malam ini, insya-Allah balik duduk relax, fikir dulu macam mana, adakah ada waris, tidak ada waris. Yang tu yang sama-sama untuk kita fahami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, saya katakan tadi, yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan fatwa, yang keduanya ilmu yang berkaitan tentang nasab, dan juga yang ketiga berkaitan tentang ilmu matematik yang ringkas, yang mana ilmu matematik tersebut tidaklah sesusah mana sampai mana dengan rumus algebra ke teorem Pythagoras ke, tidak tuan-tuan. Hanya melalui campur, darab, tambah, bahagi saja, yang basic saja, itu yang melibatkan tentang pembahagian harta pusaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kadang-kadang kalau orang kita dalam bab mengurus pusaka ini tuan-tuan, dia nampak bahagi pusaka itu nombor 1. Pengalaman saya tuan-tuan, yang mana saya bertugas di IPD di bahagian agama ni, selalu tuan-tuan pergi menziarahi kematian, menziarahi tentang pengurusan jenazah. Ada satu tempat yang mana saya pergi di dalam Perak ini, iaitu di Ulu Kinta tuan-tuan. Di Ulu Kinta, kematian seorang ibu kepada anggota di IPD ini, yang mana secara tidak langsung selepas bacaan talqin dan juga tahlil di kubur itu, imam tersebut berpesan kepada
waris-waris si mati supaya menyelesaikan perkara-perkara yang wajib sebelum membahagikan pusaka. Jadi kalau boleh saya nak tuan-tuan pun macam tu di sini. Tak lama mana lagi saya pun mungkin akan jadi ahli qarya sini. Jadi macam itulah saya nak pesan pada tuan-tuan. Kadang-kadang kalau orang nampak bahagi pusaka duduk nombor satu. Nombor satu ni bagi pusaka. Mati ya bagi pusaka terus ya. Ada pula yang kata tak boleh lagi, kubur merah lagi. Dah tu nak tunggu sampai hitam. Kena buanglah tuan-tuan benda tu. Bukan kata disebabkan kita ingat kita nak pada harta dunia, kita nak pada itu, kita nak pada ini. Akan tetapi apabila terjadinya kematian pula selepas pada itu, bukan menyenangkan pengurusan pusaka, akan tetapi menyusahkan lagi pengurusan pusaka. Siapa boleh bagi jaminan sehari keluar pintu masjid depan Isya boleh hidup ni? Saya tak boleh bagi jaminan tuan-tuan. Jadi ajal maut kita ini tidak siapa boleh memberitahu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, Islam menyarankan kepada kita apabila terjadinya kematian, cepat-cepatkanlah membuat pengurusan harta pusaka itu supaya tidak ada waris-waris yang mengambil harta dalam keadaan tidak sedar, iaitu pengambilan tersebut dalam keadaan yang batil. Makan hak orang lain, ambil hak orang lain. Ni tak kira lagi dapat Fikra 1960 atau GSA 1960. Felda tidak kira lagi bagaimana pengurusannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa yang disebut oleh ulama berkenaan tentang pembahagian harta pusaka ini, apa yang perlu kita laksanakan, iaitu al-huququ al-muta'alliqah lit-tariqah, hak-hak yang wajib diselesaikan oleh waris-waris si mati sebelum membahagikan pusaka. Ada 5 perkara tuan-tuan. 5 perkara. Yang pertama, apabila terjadinya kematian, menyelesaikan pengurusan jenazah si mati. Sekiranya si mati itu mempunyai harta, waris-waris lain tidak mempunyai harta. Contoh, suami seorang saja bekerja, isteri tak ada duit, anak kecil lagi, siapa nak urus tentang pusaka itu? Boleh diambil daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati tersebut. Akan tetapi yang melibatkan perkara-perkara yang mana perkara tersebut yang wajib saja, iaitu mandi, kapan, mengusung ke bumi. 4 perkara. Tahlil boleh tak? Tak boleh tuan-tuan. Bukan kata tahlil tu tak boleh buat. Buat lah, nak buat 1 hari 365 hari kalau banyak duit, buat, tak ada masalah tu. Tapi hasil daripada tahlil tersebut untuk makan minum orang yang main tolong duk orang kata apa, duk bertahlil tersebut tidak boleh digunakan melalui duit pusaka si mati. Itu dari duit tuan-tuan. Contoh, saya bela ayam. Bila saya mati, isteri tak kerja, orang kita dah terbeban dengan tahlil ni. Apabila terjadinya kematian, mak dah tanya pada anak-anak. Contoh, isteri saya tanya lah pada anak-anak. Contoh, saya ada anak, macam mana ni malam ni tahlil, malam pertama ni apa pun tak ada. Mak tanya, anak pula cerdik bagi, mak ambil ayam ayah tu, mak sembelih semua, suruh orang sembelih, malam tu buat ayam masak merah. Agak-agak tuan-tuan, ayam tu pusaka ke tak? Milik saya semasa hayat saya. Siapa makan betul pusaka haram? Tok Imam, saya, Ustaz, Tok Bilal, Tok Siok, jawatan kuasa masjid, jemaah masjid. Semua makan benda hak tak betul. Itu kesilapan yang mana kadang-kadang kalau orang nampak remeh, kadang-kadang kalau orang kata, ui, sampai sebesar duit 5 sen pun nak kena fikir tentang pusaka. Iya, itulah yang dikatakan oleh syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, akan mana kita nak menjaga supaya tidak makan hak orang lain, ataupun lebih beratnya adalah makan harta anak yatim tuan-tuan. Pengurusan jenazah. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, setelah selesai pengurusan jenazah, contoh, saya nak tulis di sini contoh bagi tuan-tuan nampak. Saya matilah senang, mudah. Lagi tuan-tuan kata, ustaz ni kira berbual orang ni mati je. Bagi ustaz mati senang. Contoh, saya mati tadi, ustaz mati. Ustaz ada isteri, anak ni insyaAllah amin, laki perempuan, ayah ada, ibu tak ada. Baik,
Saya meninggalkan RM, contoh anggaran adalah sebanyak RM1,000 dalam semasa hayat saya, yang bersih tuan-tuan. Nanti insya-Allah bersih ni saya terang pula sikit. Ada mungkin kita masuk dalam pengajian saya akan terang pada tuan-tuan. Apabila kematian, Masjid Bandar U contoh, meninggal di sini Bandar U, pengurusan jenazah RM paling mahal, package mahal. Jangan kata tuan kata betul pula ada package ni. Ni saya saja nak bagi tuan-tuan nampak, paling mahal package 3,000 kali dengan batu marmar apa semua, 3,000 contoh. Jadi baki berapa? 97K lagi. Apabila pergi kepada perkara kedua, setelah selesainya pengurusan jenazah, setelah PJ dah cepat, masa akan cepat. Dua, hutang. Hutang ni tuan-tuan perlu diselesaikan oleh waris-waris si mati. Kata Rasulullah dalam satu hadis yang mengatakan, sekiranya seseorang itu syahid di jalan Allah sekalipun, ada hutang di atas muka bumi ini, maka urusannya di sana tidak akan selesai. Tambah macam saya, mati sakit kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, potong sana sini, orang kata. Contoh tuan-tuan, hutang ini yang dikatakan, perbahasan hutang pula, hutang terbahagi kepada dua. Hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hutang dengan sesama manusia. Hutang dengan Allah ni apa? Contoh, saya tak sempat pergi haji, maka ditunaikan badal haji baginya. Sekiranya dia ada puasa yang ditinggalkan semasa hayatnya, maka diselesaikan fidyah puasa baginya. Sekiranya si mati itu ada membuat nazar dalam keadaan kehidupannya, tidak sempat dia tunaikan nazar tersebut, maka ditunaikan nazarnya. Sekiranya ada zakat yang tidak sempat dikeluarkan semasa hayatnya, maka dikeluarkan zakat baginya. Dia nak tolak orang, potong habis tak? Potong habis. Potong. Ini yang mana hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dan lain-lain lagi. Tetapi waris kita dalam masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, dia tak tengok hutang ni. Apabila selesai pengurusan jenazah, skip tulis nombor 5 bahagi pusaka. Saya tulis dah, siaplah jawapan nombor 5. Faraid. Baru bagi pusaka. Sebab tu saya kata, habis pengurusan jenazah terus lompat. Kata sayang ke mak, kata sayang ke ayah, kata sayang ke anak, kata sayang ke itu, sayang ke tu, sayang orang tu, sayang orang ni, semua sayang. Tapi bila dah mati, hutangnya, sakitnya tu di sana, engkau yang tanggung, bukan orang yang hidup. Ini masalah dalam masyarakat kita, kesilapan dalam bab nak menguruskan pusaka tuan-tuan. Ni tak kira lagi ni, hibah dah, wasiat dah, ni tak masuk lagi ni. Ni pemahaman yang lain yang melibatkan tentang penama bukan pemilik untuk tuan-tuan. Contoh, saya ada KWSP, EPF ataupun tabung haji, tak kahwin lagi, bubuh penama mak saya contoh. Mak pun bila anak mati dulu, mak pun alhamdulillah lah, anak bagi juga tinggal pusaka ni kat mak. Nampak tuan-tuan. Contoh, saya dah kahwin pula itu, mula menantu kata kat mak mentua gila kata. Hak baru-baru ni tuan-tuan tengok, digemparkan kes yang paling, kita kata apa, mendapat satu reaksi yang sangat banyak oleh masyarakat kita berkaitan dengan selebriti yang meninggal dunia pada baru-baru ini. Tuan-tuan baca tak komen ni? Tuan-tuan baca tengok, oh dia ni ada anak, bagi ke anak dia lah, dia ni begitu, dia ni begini, dia ni begitu, keluar macam-macam fatwa tuan. Tak kira lagi tentang ibu kepada Allahyarham Datuk Jamaluddin Jarjis. Tuan-tuan tengok, dah tua, duduk atas kursi roda pun nak lagi pusaka. Orang kita kata tuan. Padahal yang sebenarnya ia memang mempunyai hak. Macam yang saya katakan sebentar tadi, 5 orang waris yang tidak akan terhalang oleh sesiapa sekalipun. Kita kalau kita ada, bukan sini lah tuan-tuan tu, di Uganda sana tu kan, dosa kering ya boleh. Kawan tu duduk atas kursi roda, tuntut hak dia, bukan nak tuntut semua, tuntut hak yang telah ditetapkan. Itu yang terjadi dalam masyarakat kita. Hutang yang kedua, hutang sesama manusia. Contohnya hutang bil elektrik, bil air, bil estro, hutang PTPTN, hutang segala-galanya, hutang lah yang kita buat tuan-tuan. Selesai. Tadi ada 97,000
hutang saya saja, termasuk hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hutang dengan sesama manusia, RM90,000. Baki berapa? 7,000 tuan-tuan. Yang ni yang kata pengurusan yang sebenar yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas kita. Yang ketiga, iaitu menunaikan wasiat si mati, yang mana wasiat ini semaksimumnya hanya 1/3 daripada baki harta yang tinggal setelah ditolak pengurusan jenazah dan juga hutang si mati. Yang ni pun satu juga tuan-tuan. Kadang-kadang kalau masyarakat kita mak dah wasiat dah ni, tak ikut anak dah haka. Kata Rasulullah SAW, la wasiyatu li ahli waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka wasiat yang kita buat itu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian adalah wasiat yang tidak sah, bukan wasiat yang sah. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kerana apa? Waris terima daripada pusaka itu faraid, takkan dia terima pula dari segi wasiat. Tuan-tuan nampak kat situ. Itu dari segi sistem yang sebenar-benar. Contoh, tadi ada berapa? 7,000 lagi. Saya tak ada wasiat. Nombor 4, saya percepatkan tuan-tuan sebab saya mengejar masa. Maki lagi 6 minit. Habis lah. Yang 4 saya cepatkan iaitu tuntutan harta sepencarian. Tuntutan harta sepencarian ni tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian tidak disebut di dalam mana-mana ayat Al-Quran dan juga tidak disebut di dalam mana-mana hadis. Akan tetapi ia diwujudkan oleh pemerintah kita untuk menjaga kebajikan pasangan kepada si mati tersebut. Tuntutan harta sepencarian ini boleh dituntut dalam 3 keadaan. Yang pertama, sekiranya terjadinya poligami. Yang kedua, sekiranya terjadi penceraian. Dan juga yang kedua dan juga yang ketiganya, sekiranya terjadinya kematian pasangan tersebut, iaitu nilaiannya ini sebanyak 1/2 daripada baki harta yang ditinggalkan. Contoh, tuntutan harta sepencarian ini perlu dibuat di mahkamah syariah, yang mana nilaiannya itu hanya ditentukan oleh hakim mahkamah syar'i sahaja. Ini sebagai maklumat awal. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, contoh kata kalau isteri saya dapat tuntutan harta sepencarian 7,000, yang ni tak ada wasiat, tak ada baki lagi RM, dapat 3,500. Nak faraid berapa banyak? RM 3,500 je lah. Yang ni sajalah yang faraid. Kalau kata habis semua hutang, ada tak wasiat? Wasiat tak berjalan. Ada tak tuntutan harta sepencarian? Tak ada tuntutan harta sepencarian. Ada tak faraid? Tak ada. Habis. Yang ni yang sebenar-benarnya. Tetapi masyarakat kita dalam manusia sekarang ini tuan-tuan, bagi pusaka duduk nombor 1 lepas mati. Terus fikir, kita kena ni cari siap-siap ni. Tu tak kira lagi tuan-tuan. Geran tanah yang berkongsi dengan orang lain, geran hak duduk atas silin, geran hak yang duduk macam-macam kata lah, orang kata surat mati hilang. Itu dari segi sudut pengurusannya di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, masa berbaki lebih kurang 2 minit lagi. Saya nak percepatkan satu pesanan kepada saya pada malam ini, supaya tuan-tuan mungkin boleh bawa balik untuk sama-sama tuan-tuan boleh fikirkan benda ni. Pertama tadi melibatkan waris 5 orang tu, iaitu 5 perkara yang perlu ditunaikan oleh waris-waris si mati sebelum membahagikan pusaka. Dan juga yang terakhir adalah apa? Menyediakan. Yang ni tak ada dalam kitab tuan-tuan, ni pengalaman saya, melalui pengalaman saya, bukan pakar tuan-tuan, tapi boleh sikit-sikit nak bantu tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu menyediakan fail peribadi pusaka sendiri. Yang di dalam itu apa perlu ada? Yang pertamanya, bila mati waris boleh ambil fail tu, terus boleh buat urusan pusaka. Yang pertamanya adalah di dalamnya itu perlunya ada salinan fotostat, IC, kad ataupun kad pengenalan waris-waris tuan-tuan sekalian. Yang keduanya adalah original ataupun salinan fotostat berkaitan tentang aset-aset yang tuan-tuan ada. Jangan, sebab orang kita ni tuan-tuan,
ada retah munyi, takut ikan tek digan, contohlah kan. Jadi sediakan perkara-perkara tersebut di dalam fail tersebut. Surat nikah ni tak kira lagi, ada satu kes yang tak tunjuk tuan-tuan, tak bermain malam ni, kahwin di seberang. Surat perkahwinan pun perlu diletakkan sekali. Yang tak ada dalam tu apa dia tuan-tuan? Surat mati kita yang tak ada. Ada surat mati, buh dalam tu terus boleh buat urusan pusaka, mempercepatkan urusan pusaka. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar tu pada malam ini. Dan juga belum lagi, boleh lagi lagi, sebab mengikut SOP bunyi jam berhenti je orang kata. Jadi kod-kod ada apa-apa persoalan pada malam ni. Sebelum pada tu juga saya nak katakan tuan-tuan sekalian, kuliah saya adalah santai. Tuan-tuan ada soalan jangan tunggu hujung, terus angkat tangan, tak ada masalah, tanya saja, insya-Allah. Yang tahu saya cuba bantu, yang tak tahu mungkin saya akan mencari jawapannya, dan juga saya akan rujuk pada memberitahu pada tuan-tuan sekalian apabila di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah saya buka ruang persoalan pada tuan-tuan sekalian. Ya Pakcik. Lagi ada 5 orang. Kalau mestilah 4 meninggal di seorang, jadi bapa saya pun masih tak boleh lah. Okey, baik. Tinggal seorang. Terima kasih Pakcik. Saya tertinggal tu, kata dia terlalu laju sangat pada malam ni. Baik. Tadi satu pertanyaan daripada jemaah kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Jemaah kita tanya, daripada 5 orang tadi tu, contoh semua dah mati orang, adakah pak saudara boleh lagi? Baik, dalam 5 orang Power Rangers ni, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, ada 2 orang Power Rangers yang paling kuat. Yang paling kuat adalah siapa? Pertama sekali adalah anak lelaki kepada si mati, dan juga yang kedua adalah ayah kepada si mati. Dia akan halang orang lain daripada menerima pusaka. Kalau dua-dua ni dah tak ada, contoh yang ni dah mati, saya bagi contoh ni, yang ni mati, ni mati dulu pada yang ni mati 2020, hak ni mati 2019 contoh. Tapi dah kahwin, ada isteri, ada anak laki, ada anak perempuan. Gak-gak tuan, cucu dapat tak? Orang kata pak hang mati dulu, tak dapat. Orang faham lagu tu. Tapi yang sebenarnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, dia akan menerima pusaka yang ditinggalkan oleh datuknya itu sendiri. Yang ni kena tengok keturunan ke bawah. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan berkenaan dengan ilmu nasab ni tuan-tuan nanti. Jelas ke Pakcik? Tak ada lagi, masih lagi tak ada. Sebab dia ada cucu lelaki dan juga cucu perempuan daripada anak lelaki si mati. Pak saudara, hai bye-bye dulu. Boleh tengok saja orang kata. Boleh tengok saja. InsyaAllah nanti ilmu nasab ni saya akan kongsi dengan tuan-tuan. Orang ni tak ada, orang ni tak ada, orang ni ada, orang ni ada, insyaAllah. Mudah ya tuan-tuan. Jangan berat-beratkan kepala. Saya tak akan bagi pada saya tak berkongsi dengan tuan-tuan balik duk dia ustaz ni ngajar. Apa cikgu matematik ni tak ada tuan-tuan. Saya akan kongsi dengan tuan-tuan yang paling mudah, dan juga insya-Allah yang boleh tuan-tuan gunakan untuk diri tuan-tuan sendiri, dan juga insya-Allah juga kepada orang lain. Jadi saya rasa cukup sekadar tu pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sebelum saya akhiri, sesiapa yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan pusaka, jangan malu, jangan segan. Kalau tuan-tuan pergi pejabat agama pun, orang pejabat agama pun suruh pergi pejabat polis ke. Macam tu lah tuan-tuan lah ni. Kalau di Seri Iskandar lah, siapa yang biasa tu ada lah, pergi pejabat agama pun suruh pergi pejabat polis. Pejabat polis lah juga orang tu. Jumpa saya juga. Yang mana barang sesiapa yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan pusaka, yang mungkin akan memerlukan pertanyaan ataupun panduan ataupun pertolongan, bolehlah menghubungi saya di talian 019 460 5895. Dan juga jangan segan, jangan malu. Benda itu tidak saya kenakan apa-apa bayaran, yang mana saya mengorbankan masa saya pada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan insya-Allah memudahkan urusan tuan-tuan sekalian.
Sekali lagi saya ulang, 019-460-5895. WhatsApp boleh, SMS boleh, call pun boleh. Kalau nak suruh call balik, contohlah cik-cik ataupun tuan-tuan semua, perempuan semua pakai prepaid, tak apa, saya call tuan-tuan. Saya call unlimited, message pun unlimited, WhatsApp pun unlimited, berasak telefon saya orang kata. Tak ada masalah tuan-tuan. No, insya-Allah. Jadi syukur sekali itu pada malam ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u madhidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربونا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من العلماء والصالحين اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إن هذا المرض جن من جنونك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وزرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين والمسلمات وفصلنا مما نخافه ونظر فأنت خير حافظا يا الله فأنت خير حافظا يا رحمن فأنت خير حافظا يا رحيم وأنت أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami, penyakit ini adalah tentera di antara tenteramu ya Allah. Engkau palingkanlah penyakit ini kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendakinya ya Allah, dan yang Engkau timpakan kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendakinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah tempat kami memohon, Engkaulah tempat kami mengadu, Engkaulah tempat kami meminta ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah pasangan-pasangan kami ya Allah, selamatkanlah anak-anak cucu kami ya Allah, selamatkanlah jiran tetangga kami ya Allah, selamatkanlah sahabat handai kami ya Allah, selamatkanlah kaum kerabat kami ya Allah, jauhkanlah wabak penyakit ini ya Allah daripada kami ya Allah, khususnya bagi seluruh ahli qaryah masjid Bandar Universiti ini ya Allah, serta seluruh rakyat Malaysia ya Allah dan juga dunia. Serta jagalah kami dari apa yang kami takuti ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kesembuhan dan hilangkanlah wabak penyakit ini ya Allah, dan Engkaulah sebaik-baiknya penjaga, dan Engkaulah yang maha penyayang dari semua yang penyayang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.